Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masa satu minggu kebelakangan, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam menunjukkan sedikit peningkatan dengan kadar purata harian kes pada minggu lepas ialah 268 kes sehari berbanding 210 kes sehari pada minggu sebelumnya. Sebanyak 45,365 keputusan ujian ART telah dimuat naik ke aplikasi BruHealth dalam masa satu minggu dengan 4.1% daripadanya adalah positif. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan semasa sidang media COVID-19 petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar juga menyatakan tidak ada kes di dalam kategori 4 dan 5 iaitu kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU dan memerlukan bantuan oksigen. Sehingga 2 Oktober, kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal berada di tahap yang tinggi dengan 78.5% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 10.5% juga telah mendapatkan dos keempat. Satu kes COVID-19 telah meninggal dunia, di mana kes tersebut tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Sebanyak 305 kes baru telah dilaporkan, iaitu 304 hasil ujian ART dan satu kes adalah hasil dari 110 ujian makmal RT-PCR. Pada sidang media, Menteri Kesihatan juga memaklumkan mengenai pelaksanaan kaji selidik status kesihatan dan pemakanan kebangsaan ketiga. Kaji selidik bertujuan untuk memastikan kelaziman dan tren penyakit-penyakit tidak berjangkit serta faktor-faktor risikonya dalam kalangan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, khususnya faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan pemakanan. Kaji selidik ini mengandungi 2 fasa, yang mana fasa pertama akan bermula pada Oktober 2022 hingga Januari 2023 dan akan memfokus kepada faktor-faktor risiko umum di kalangan orang dewasa yang berumur di antara 18 hingga 69 tahun. Sementara itu, fasa kedua yang akan dilakukan pada bulan Februari hingga Mei 2023 akan menyasarkan isu-isu berkaitan dengan kesihatan kanak-kanak dan wanita mengandung. Bagi kedua-dua fasa ini, penyelidik terlatih akan mengunjungi rumah-rumah yang terpilih di keempat-empat daerah untuk menemu bual ahli keluarga yang terpilih dan menjalankan pemeriksaan tertentu. Orang ramai yang terpilih adalah dipohonkan untuk memberikan kerjasama bagi menjayakan kaji selidik ini, yang diharap akan dapat membantu Kementerian Kesihatan menilai keberkesanan strategi-strategi dan program-program kesihatan yang disediakan di negara ini, khususnya dalam usaha pihak kerajaan mencegah kematian pramatang akibat penyakit-penyakit tidak berjangkit, iaitu NCD. Sempena memperingati sambutan penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan, petang kemarin diadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim di Kubah Makam Diraja. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Awang Muhammad Arif bin Haji Johari, Pegawai Hal Ehwal Masjid Al-Muhtadibillah, Sungai Kebun. Negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman menikmati hubungan baik sejak beberapa dekad yang lalu. Kedua-dua negara berkongsi pandangan yang sama mengenai nilai multilateralism dan kepentingan perdagangan bebas. Ini dijelaskan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman ke negara ini semasa majlis resepsi sempena Day of German Unity.
Majlis malam tadi berlangsung di Gadong. Mewakili kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusen, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Puan Yang Terutama Gerda Winkler dalam ucapannya juga menyentuh mengenai hubungan perniagaan, sektor industri pertahanan dan juga pendidikan. Hubungan diplomatik kedua buah negara ditubuhkan pada 1 Mei 1984. Laungan dikir terus bergema di semua masjid dan surau serta balai ibadah di seluruh negara bagi memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petang kemarin Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di dalamnya mengadakan majlis seumpamanya di Masjid Kampung Labu Estate, Mukim Labu, daerah Temburong. Hadir Awang Salminan bin Haji Burut Setia Usaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Antara pengisian majlis sembahyang fardu asar berjemaah dengan disusuli dikir dan diakhiri dengan doa peliharakan Sultan dan negara dan doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit. Kementerian Pendidikan melalui Institut Pendidikan Teknikal Brunei dan Jabatan Pengurusan Pendidik lewat petang kemarin juga mengadakan majlis seumpamanya di Masjid Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, Jerudong. Majlis dimulakan dengan penyerahan wakaf yang disampaikan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, kepada Awang Amaluddin bin Haji Jamaluddin, Imam Masjid Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, Jerudong. Majlis merupakan salah satu aktiviti tahunan Kementerian Pendidikan bagi sama-sama menyemarakkan lagi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam. Pelan strategik Majlis Sastra Asia Tenggara Mastera dan pengurusan program Mastera serta perkembangan kesusastraan setiap negara anggota antara agenda yang akan dibincangkan semasa sidang ke-26 dan rangkaian kegiatan Mastera. Negara Brunei Darussalam menghantar 3 orang perwakilan ke persidangan tersebut. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan selaku Sekretariat Mastera Brunei Darussalam diwakili oleh Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Perwakilan negara juga termasuk 2 pakar Mastera, Profesor Ampuan Dr. Haji Ibrahim bin Ampuan Haji Tengah dan Awang Muhammad Zefri Arif bin Muhammad Zain Arif. Forum Belia Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Asia Tenggara berfungsi sebagai platform bagi membolehkan belia membincangkan dan membahaskan beberapa isu berkaitan evolusi pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Petang kemarin diadakan perasmian forum tersebut di sebuah hotel di Kampung Beribi. Forum 3 hari itu dihoskan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam dengan sokongan Persekutuan Antarabangsa Persatuan Bulan Sabit Merah IFRC. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof bin Pengiran Haji Bahar yang dipertua Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam. Forum disertai oleh 24 belia daripada Asia Tenggara yang antaranya akan membincangkan dan memberikan input mengenai strategi pergerakan semasa IFRC dan Memorandum Persefahaman ASEAN dan Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa.
Negara Brunei Darussalam kini memasuki monsun peralihan pada awal Oktober iaitu kesan angin tempatan memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi cuaca harian negara. Semasa monsun peralihan, negara pada lazimnya mengalami keadaan cuaca cerah pada waktu pagi dan hujan berasingan berlaku di kawasan pesisiran sekitar tengah hari. Manakala hujan dan ribut petir berlaku di kawasan pedalaman pada sebelah petang dan merebak serta menjejaskan kawasan pesisiran dan perairan negara pada waktu malam dan kadangkala berlanjutan sehingga awal pagi keesokan harinya. Keadaan cuaca aktif diramalkan berlaku sehingga Ahad 9 Oktober 2022. Keadaan ini adalah disebabkan oleh atmosfera yang lembap di rantau ini dan menggalakkan pembentukan awan hujan yang aktif di kawasan negara. Hujan dan ribut petir sekali-sekala dijangka berlaku dengan angin kencang boleh meningkat sehingga 50 km semasa atau dekat hujan lebat dan ribut petir. Manakala di perairan Brunei, keadaan laut pada amnya berombak diparas sedikit di bawah 1 meter. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Keadaan cuaca, iklim dan ramalan jangka panjang bagi monsun peralihan menjadi fokus taklimat cuaca kebangsaan kali ke-17 kemarin. Taklimat mengenai peralihan monsun disampaikan oleh Dayang Harnina binti Morani, ahli meteorologi. Manakala taklimat mengenai pengurusan bencana disampaikan oleh Awangku Muhammad Naim Syafi'i bin Pengiran Haji Besman, Pegawai Pengurusan Bencana. Taklimat seumpamanya antara lain bagi memudah cara kesiapsiagaan kumpulan pengguna dan orang ramai dalam membuat perancangan dan sebarang tindakan awal dalam menghadapi sebarang keadaan cuaca. Pihak-pihak berkepentingan perlu menyumbang ke arah mendiagnosis kapasiti negara untuk inovasi digital serta memajukan projek konkret yang menempatkan negara sebagai pemimpin digital di rantau ini dengan Plan Induk Ekonomi Digital sebagai satu platform dan juga melaksanakan revolusi industri 4.0. Perkara itu dijelaskan oleh Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi semasa bengkel penciptaan bersama profil inovasi digital. Menurut Jurutera Muhammad Nazri bin Muhammad Yusof, pihak-pihak berkepentingan diingatkan untuk mempertimbangkan agenda Whole of Nation bagi transformasi digital agar usaha ini berjaya. Semasa bengkel tersebut, Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU mengongsikan alat penilaian yang boleh digunakan untuk mengukur kedudukan Brunei dalam kitaran hayat keusahawanan. Bengkel diadakan di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan dihadiri oleh beberapa wakil agensi kerajaan, sektor swasta, akademia, rangkaian sokongan keusahawanan, sektor kewangan dan pengusaha. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan mengungkayahkan bengkel metodologi penyelidikan budaya bersempena sambutan Bulan Bahasa 2022. Bengkel selama 5 hari itu diadakan di Balai Sarmayuda Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas dan beberapa buah lokasi penyelidikan di setiap daerah. Bengkel diteruskan di Balai Raya Kampung Menengah daerah Temburong dan diungkayahkan untuk meningkatkan kemahiran dan teknik penyelidikan khusus dalam bidang kebudayaan agar lebih berkualiti, komprehensif dan berimpak. Dan setentunya untuk pegawai dan kaki tangan sememangnya untuk dalam bidang pekerjaan antaranya untuk meningkatkan kefahaman mereka mengenai bidang penyelidikan ini, dan untuk mahasiswa mungkin mereka boleh menimba pengalaman mengenai penyelidikan ini, bagaimana menjalankan penyelidikan yang lebih mantap. Bengkel dibimbing oleh Profesor Madya Dr. Haji Hashim bin Haji Abdul Hamid. Antara pengisiannya, pengenalan dan metodologi penyelidikan kebudayaan, penyediaan kertas cadangan ringkas oleh kumpulan peserta, kajian lapangan amali dan teknik
transkripsi dan pengambilan bahan yang diperlukan.